Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Burung merpati terbang di awan, menjelang senja ditangkap halang. Remaja berkualiti, bencana wawasan, negara cemerlang, gemilang terbilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah fillah saya hulurkan buat antum dan antuna kesemuanya. Dan pada hari ini, alhamdulillahirrabbilalamin, sekali lagi saya ucapkan kerana pada hari ini kami berkesempatan untuk mengadakan kolaborasi di antara Sekolah Menengah Kebangsaan Agamayan dan Sekolah Menengah Al-Islah. Okey, baik. Dan jikalau pada hari ini saya cakap seorang diri tidak boleh lah kiranya. Saya memperkenalkan dulu panel-panel kita pada hari ini, insyaAllah. Panel pertama kita pada hari ini insyaAllah akan diwakili daripada Sekolah Menengah Al-Islah sendiri, iaitu saudara Raja Muhammad Afnan bin Badiul Zaman, insyaAllah. Integriti orangnya. Dan yang keduanya adalah saudara panel kita yang kedua. Saudara ini, saya katakan saudara ini merupakan seorang yang punya jati diri yang kukuh dan sentiasa memandatorikan kualiti dalam setiap aksinya, insyaAllah. Itulah saudara Muhammad Irfan bin Zainuddin, insyaAllah. Dan seterusnya melihat kepada kodifikasi yang berbeza, panel yang ketiga kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agamayan juga, iaitu adalah saudara Muhammad Aminuddin bin Umar, insyaAllah. Seorang yang mana saya katakan seorang yang mengeluarkan manifestonya seiring manifestonya setinggi gunung dan kenyataannya setinggi awan. Itulah saudara Aminuddin, insyaAllah. Dan akhir sekali, last but not least, ialah daripada Sekolah Menengah Al-Islah, seorang yang saya katakan merupakan seorang yang manis bila tersenyum, iaitu Muhammad Muizzuddin bin Mahathir, insyaAllah. Dan pada hari ini, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita cuba untuk kita menyapah ataupun mencapahkan lagi lah skop perbincangan kepada konsep yang lebih mendalam. Boleh kiranya jikalau pada hari ini kita lihat dulu matlamat program kami ini, iaitu program sembang santai sedikit bersama dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Agamayan dan juga Sekolah Menengah Al-Islah. Kita cuba untuk menyampaikan matlamat dalam dua aspek berbeza. Aspek yang pertamanya kita nak capai ialah berkenaan dengan kita nak mengeratkan ukhuwah silaturahim fima bainana di antara sekolah. Dan yang keduanya kita nak lihat kepada kita nak bertukar buah fikiran di antara setiap segenap perspektif daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agamayan dan Sekolah Menengah Islah. Dan juga ada bonus, kita letakkan juga kepada rakan-rakan yang menonton kita ikut apa yang Rasulullah SAW kata. Kama qala Rasulullah SAW, wa dzakir fa inna dzikra anfa'ul mu'minin, insyaAllah. Baiklah, sebelum kita masuk kepada kita lihat perspektif panel kita akan diberikan sebentar lagi, kita lihat dulu apakah isu yang kita akan ketengahkan dan kita akan kupaskan sama-sama bersama panel-panel kita melihat kepada perspektif yang dilontarkan mereka. Okey, baik. Yang pertamanya kita akan membahaskan berkenaan dengan cabaran 2021. Jikalau kita sebut pasal cabaran 2021, kita ada masalah. Terlalu banyak cabaran yang kita tempuhi. Contohnya dari pelbagai sektor. Antaranya sektor berkenaan dengan pentadbiran dan politik, sektor berkenaan dengan kesihatan dan sebagainya. Tapi pada hari ini, kita cuba menskopkan perbincangan kita kepada topik yang lebih mendalam, iaitu sebagai seorang student life. Macam mana? Kerana kita mengambil panel menerusi daripada student-student itu sendiri. So kita lihat kepada panel yang mempunyai pengalaman dalam menghadapi cabaran 2021, khususnya kepada batch 04 sendirilah yang akan menghadapi SPM yang akan datang, masya-Allah. Okey, baik. Dan pada hari ini juga kita lihat dulu. Okey, kita cuba untuk kita urungkai sama-sama apakah topik perbincangan kita berkenaan dengan cabaran 2021 version, kita katakan version student life ini sendiri. Okey, baik. Kita mulakan dulu dengan panel pertama kita, saudara Raja kita daripada Sekolah Menengah Al-Islah. Untuk saudara Raja sendiri, insyaAllah saudara Raja, apakah saya tanyakan kepada Raja, cabaran yang terbesar yang kita boleh kupas sama-sama pada hari ini, cabaran 2021 yang anda rasakan melalui perspektif yang anda letakkan cabaran terbesar 2021. Bagaimana perspektif anda, insyaAllah? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulakan kepada saya punya hujah saya lah, itu saya ingin mengucapkan terima kasih dahulu lah kepada kita punya moderator, Nazim Athar kita, saudara Nazim Athar. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syafirul anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Seperti saudara Nazim kita tadi katakan, yang sebenarnya pada tahun 2021 ni kita ada banyak sekali cabaran kan.
Kita ada daripada segi cabaran daripada segi politik, kita ada daripada segi kesihatan, daripada segi pendidikan dan sebagainya. Memang kita ada banyak cabaran. Tetapi saudara Nazif kita ni, dia suruh saya untuk pergi lebih dalam sikit, iaitu tentang pada pandangan student. Cabaran apa yang kita boleh nampak kan? Dan bagi pendapat saya rasa kita ada empat the main punya cabaran yang saya nampak bagi seorang student. Dan keempat-empat ni adalah cabaran yang kita katakan memang sedang berlaku dan sedang dialami bukan oleh rakyat Malaysia saja, tapi student-student di luar sana, di pelbagai tempat, pelbagai negara, pelbagai bangsa. Baiklah, cabaran yang pertama yang saya ingin kemukakan adalah cabaran berkaitan dengan internet. Ya, betul, internet. Pada zaman kita sekarang ni, memang tak heranlah kalau kita tahu bahawa diri kita ni sedang mendekati dengan era internet, iaitu era yang di mana banyak orang menggunakan internet untuk pelbagai keperluan. Contohnya seperti ingin membeli makanan, ataupun ingin belajar, ataupun ingin mempraktikkan satu perkara. Kita banyak menggunakan internet. Tetapi adakah kita tahu bahawa di setiap benda yang ada positif, ada juga yang berlawanannya, iaitu negatif. Dan saya dapati ramai sekali remaja yang terjerumus di dalam jurang kegelapan internet. Baiklah, sebelum tu saya akan bawa dulu apakah fakta yang kenapa saya katakan bahawa internet ini merupakan salah satu cabaran remaja pada tahun 2021, iaitu menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, sejumlah 50.4% kanak-kanak di negara ini memiliki telefon pintar pada umur 12 tahun. Ya, betul. Pada umur 12 tahun. Itu pada tahun 2019. Sekarang ini pada tahun 2021 yang di mana telah pun memaksa ibu bapa untuk membeli telefon pintar, membeli alat-alat elektronik seperti komputer dan sebagainya untuk kegunaan pembelajaran, iaitu PDPR. Jadi memang tidak heranlah kalau saya akan mengatakan bahawa kemungkinan besar 80% ke 90% remaja di Malaysia saja telah pun mempunyai telefon pintar sendiri. Baiklah. Dan apa yang menyebabkan saya ini berada di alam kerisauan adalah kerana saya mendapati bahawa pada tahun 2015 dan 2016 telah menunjukkan bahawa Malaysia ini merupakan antara negara yang tertinggi di Asia yang membabitkan dengan salah satu aktiviti penggunaan internet yang kita boleh katakan antara aktiviti yang bahaya, iaitu pornografi. Ya, pornografi. Iaitu pada tahun 2015, pengarah Love Myself Campaign, Dr. Syam Suryani Muhammad Jamal telah melakukan kaji selidik yang membabitkan kelompok remaja berumur 13 hingga 17 tahun. Dan pada tahun 2015 juga mereka telah melakukan kaji selidik sebanyak kepada 70 responden, dan pada tahun 2016 kepada 377 responden. Dan kajian telah mendapati bahawa 80% daripada responden tersebut telah terdedah kepada pornografi, sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja. Ini adalah hasil daripada uji kaji selidik pada tahun 2015 dan 2016. Sedangkan kita yang berada pada tahun 2021, yang di mana kebanyakan 80 ke 90 pelajar ataupun remaja sudah mempunyai telefon pintar sendiri, anda rasa bagaimana? Adakah mereka tidak terdedah kepada pornografi? Jawapan saya mestilah tidak. Saya boleh anggarkan hampir 80 ke 90% remaja pada di Malaysia saja mungkin sudah pun terdedah kepada pornografi pada usia yang sangat muda, iaitu sekitaran usia 13 ke 15 tahun. Dan juga kajian juga telah mendapati bahawa kebanyakan daripada remaja yang terdedah kepada pornografi ini adalah sekitar 25 ke 35% meningkat sejak daripada berlakunya arahan PKP pada bulan Mac tahun lalu, iaitu tahun lepas. Dan juga itu adalah daripada segi pornografi. Manakala kalau kita melihat pada segi addicted, iaitu daripada segi ketagihan media sosial, iaitu pada sebuah laporan, sebuah kajian Global Stat mendapati lebih daripada 72% penggunaan media sosial di Malaysia antara pengguna pegar, ataupun kita boleh katakan sebagai seorang yang addicted terhadap media sosial. Dan inilah yang menyebabkan saya boleh mengatakan bahawa internet adalah merupakan salah satu cabaran
yang kita hadapi pada tahun 2021 sebagai seorang student. Itu baiklah, itu adalah cabaran yang pertama. Cabaran yang kedua adalah daripada segi ekonomi, yang di mana kita mengetahui bahawa sejak berlakunya PKP ini, ramai remaja yang kita tahu banyak memerlukan alat-alat seperti telefon, komputer untuk mengakses kepada PDPR. Tetapi bukan semua pelajar mempunyai mak ayah ataupun penjaga yang sanggup membeli barang-barang seperti tersebut. Ada setengah remaja juga yang harus mengerja ataupun mengorbankan diri mereka untuk membeli barang-barang tersebut dan juga membantu meringankan beban keluarga. Sama ada mereka bekerja untuk membayar duit perubatan, duit pembelajaran, duit makanan kepada adik-beradik mereka ataupun kepada diri mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah daripada segi pembelajaran, iaitu adalah daripada segi PDPR lah. Seperti yang kita ketahui, ramai antara pensyarah dan juga guru-guru ni dia merasa bimbang terhadap keefektifannya PDPR tersebut. Tetapi nampaknya kemungkinan guru-guru mungkin kurang sedikit bimbang akibat result yang dikeluarkan oleh pencapaian pelajar SPM 2020, yang di mana boleh dikatakan antara result yang cemerlang sejak 5 tahun kebelakangan ni. Tapi kita kena faham bahawa student yang mengambil SPM 2020 ni adalah student yang hanya belajar secara PDPR selama 1 tahun. Sedangkan bagi pelajar SPM yang akan ambil 2021 ni adalah pelajar yang mengalami PDPR sebanyak 2 tahun. Dan kita boleh lihat perbezaan 1 tahun antara 2020 dan 2021 ni adalah perbezaan yang sangat ketara, iaitu sangat besar jurangnya. Baiklah, dan yang keempat, iaitu yang terakhir adalah dari segi sosial lah. Iaitu mengapa saya kata cabaran sosial merupakan cabaran yang terakhir adalah kerana selepas daripada kita menjadi remaja, kita akan jadi orang dewasa. Iaitu semasa kita remaja lah, semasa itulah kita cuba untuk melatih diri kita cuba untuk membentuk diri kita apa yang akan kita jadi apabila kita sudah menjadi seorang dewasa. Dan memang tidak boleh kita nafikan bahawa apabila kita menjadi dewasa, kita memang tidak boleh dilarikan daripada masalah ataupun perkara yang melibatkan tentang sosial ataupun masyarakat. Dan boleh dikatakan bagi pelajar-pelajar yang mengambil SPM yang di mana resultnya baik, iaitu mendapat 11 A+, mendapat 10 A+, ataupun dapat straight A, semuanya itu boleh dikatakan mempunyai masa hadapan yang cerah. Tetapi bagaimana pula dengan pelajar-pelajar yang mendapat perkataan gagal dalam mereka punya result SPM? Adakah mereka tidak mempunyai masa hadapan yang cerah? Dan perkara ini perlu kita renungkan. Kenapa kalau kita belajar secara lebih mendalam, perlukah kita untuk mengatakan bahawa kalau pelajar tu hanya gagal pada satu subjek, maka dia tu memang dah tak boleh langsung untuk menguasai subjek tu? Sedangkan saya bagi antum semua adalah satu contoh yang di mana pelajar tu dia telah pun belajar dan telah memahami sebanyak 80% daripada subjek kita katakan ada satu subjek paling susah, iaitu subjek AdMed. Tetapi malangnya dalam peperiksaan SPM tu, subjek AdMed ataupun dalam kertas peperiksaan tu mengeluarkan ataupun mempersoalkan sebanyak 20% yang dia tidak belajar. Dan akibat tersebutlah dia mungkin boleh mendapat E ataupun D ataupun gagal dan dicop terus sebagai seorang yang gagal dalam subjek AdMed. Dan perkara inilah yang boleh menyebabkan satu berlakunya kebimbangan kepada saya, kerana dia memberikan satu pressure yang tinggi kepada student yang akan mengambil SPM. Dan mereka ini kita lihat especially pada tahun 2021 ini, yang di mana kita tidak mempunyai tuition secara bersemuka, kita sukar untuk berjumpa dengan guru-guru secara face to face, menyebabkan mereka ni lebih dikenakan lagi pressure dan tekanan kepada mereka. Dan ada sampai setengah pelajar itu mengalami stres sehingga depressed dan boleh menyebabkan mereka itu terfikir untuk membunuh diri ataupun kita panggil sebagai suicide thought. Dan bagi saya itu merupakan adalah 4 cabaran utama yang bagi student akan menghadapi pada tahun 2021 ini. Okay. Saya serahkan kepada kita punya moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau apresiasi saya tampilkan buat saudara pelajar Penang kita. Tak nafikan banyak cabaran ya. Sampai saya pun takut dengan cabaran yang dihadapi raja sebenarnya. Okey, so dekat sini dia depend kepada kita. Kita letakkan mentaliti kita macam mana. Sama ada kita nak gunakan, kalau orang yang letakkan mentaliti dia, ini adalah pilihan, ia salah. Ia bukannya pilihan, ini obligasi, tanggungjawab kita untuk kita pilih, untuk kita
maju ke depan, bukannya pilihan. Okey, baik. Kita lihat kepada sudut verifikasi yang berbeza. Kita lihat pula kepada bila kita dah sampaikan dah banyak sangat cabaran dalam 2021 sebagai student life ini sendiri, kita lihat pula macam mana nak selesaikan masalah ini, dan saya akan berikan bagaimana persoalan ini ataupun stigma ini, statement ini saya akan berikan kepada panel kita yang kedua daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama yang insyaAllah akan dirupaskan oleh saudara Muhammad Irfan Zainuddin, insyaAllah. Falyatafaddal mashkura. Baik, Alhamdulillah. Mula-mula sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Moderator yang telah memberi sepatah dua kata serta telah mengamanahkan saya untuk memikirkan bagaimana cara untuk menguruskan masalah ataupun cabaran yang telah dihadapi oleh sebagai seorang pelajar waktu zaman pandemik ini. Okey, mula-mula sekali Tuan Moderator, saya ingin berterima kasih kepada anda serta saya ingin berterima kasih juga kepada panel pertama tadi, saudara Raja Afnan, kerana telah mengemukakan beberapa cabaran yang dihadapi oleh pelajar ketika 2021 ini. Baik saudara, ini saya jelaskan di sini, kita ni manusia. Jadi masalah ataupun cabaran yang masuk ke dalam setiap orang tu adalah berbeza. Dan juga dengan ini sekaligus cara untuk mengatasi masalah bagi seseorang itu adalah berbeza. Di sini saya tegaskan bahawa saya tidak akan memberi cara untuk menguruskan masalah, tetapi saya ingin memberi tips untuk seseorang itu menguruskan masalahnya. Sebab apa? Rambut sama hitam tapi hati dalam siapa tahu. Betul? Jadi di sini saya ingin berkongsikan beberapa tips untuk kita menguruskan ataupun kita katakan menyelesaikan masalah-masalah kita ni yang telah kita hadapi sebagai seorang pelajar. Sebelum saya meneruskan kepada isi, ingin saya jelaskan, bagi saya jika ada sesuatu benda atau cabaran datang, saya suka untuk mencari punca, punca masalah tersebut. Bila mana kita dapat satu masalah tersebut, bagi saya akan cari punca di mana masalah itu. Contohnya, kalau saya bagi contoh mudah, kalau dalam bilik air waktu kita duduk tengah mandi tu kan, kita buka air, tiba-tiba air tak datang, air tak mengalir. Kita mesti dalam wujudnya, dalam fikiran kita, mengapa air tu tak jatuh. Suatu tu kita akan bertindak dulu ataupun kita akan memikirkan beberapa punca yang menyebabkan air tu tak mengalir. Of course saya berani jamin ramai orang dia akan mencari punca kenapa air tu tak mengalir, sama ada bil tak bayar ataupun ada kebocoran. Ada dua tu. Jadi di sini saya ingin tegaskan tips pertama saya, apabila kita dapat sesuatu masalah ataupun sesuatu cabaran, cuba kita listkan dulu apa punca masalah yang kita hadapi tu. Contohnya, dalam situasi pembelajaran, kita kata susahnya subjek ni, susahnya aku belajar. Kita cuba cari apakah punca yang menyebabkan kita ni susah nak belajar ataupun susah nak fahamkan sesuatu perkara tersebut. Contohnya, kita ni selalu dapat markah teruk dalam subjek ADMAT. Cuba kita cari balik apa yang menyebabkan kita ni tak boleh ataupun tak pandai nak skor ADMAT. Sama ada kita boleh listkan di sini beberapa punca masalah kita. Pertama sekali, adab kita dengan guru kat mana. Pertama sekali, saya boleh katakan kita kena cari adab. Sebab apa? Kita pun tahu adab itu di atas ilmu. Jika seseorang itu beradab, ilmu juga akan ikut menyusul sekali. Yang kedua pula, berkemungkinan kita ni tak dapat keberkatan cikgu. Macam mana kita nak katakan tak dapat keberkatan cikgu tu? Mungkin kita ada menyebabkan cikgu tu terasa dengan kita, sama ada kita tak menyiapkan kerja tugasan yang diberikan olehnya, ataupun kita tak masuk dalam kelas yang telah dibuat oleh cikgu tu, menyebabkan cikgu tu terasa. Bila kita terasa, bila cikgu tu terasa, menyebabkan keberkatan tu hilang. Yang ketiga, yang dari sudut logiknya, mungkin dalam basic kita tak kuat. Dan contohnya dalam ADMAT ni, algebra, mungkin algebra dia kita tak kuat. Jadi berdasarkan punca-punca masalah yang kita hadapi, yang kita cuba listkan tu, cuba cari the main point yang mana majority punca masalah tersebut yang menyebabkan kita berlakunya masalah tersebut. Contohnya tadi saya cakap buka air.
Kau air tak mengalir. Kita dah list kan, mula-mula sekali mungkin kita tak bayar bil, ataupun kedua mungkin pipe bocor. Cuba kita cek pipe kita ada bocor tak. Lepas tu kita cek pula bil kita, adakah kita sudah bayar. Kalau contohnya dalam kita cek bil tu, tunggakan bil kita tu banyak, makna kata the main ataupun masalah, punca utama masalah ialah kita tak bayar bil, menyebabkan air kita dipotong. Sama juga dalam realiti. Kita cuba listkan punca-punca yang menyebabkan suatu masalah tu datang dalam hidup kita, dan kita cari isi yang paling penting ataupun isi yang paling majoriti yang menyebabkan suatu masalah tu timpa kita. Contohnya dalam MX, dalam pembelajaran, saya suka kaitkan dalam pembelajaran sebab diri kita ni sebagai student. Bila kita susah nak faham satu subjek tu, kita cuba listkan. Mungkin tak ada adab, mungkin tak ada keberkatan, ataupun mungkin dalam basic kita kalah, ataupun kita tak ada basic dalam suatu pembelajaran tersebut. Cuba kita tengok balik. Adakah diri kita ni sentiasa mengikuti kelas-kelas yang cikgu bagi, ataupun kita ni kadang masuk, kadang tak masuk, kadang buat tak heran pun dengan cikgu kita. Ataupun tugasan yang diberikan oleh cikgu tu langsung kita tak buat. Mungkin yang tu punca masalah tersebut menjadi punca utama mengapa kita tak boleh nak faham dalam suatu subjek tersebut. Jadi isi pertama saya tadi, cuba kita listkan dulu apa punca masalah yang kita hadapi. Bila kita dah hadapi apa punca yang masalah kita ni, kita cari the main point ataupun perkara utama yang menyebabkan masalah tersebut. Dah kita list, kita cari yang pertama. Kita cari yang utama. Selepas kita cari isi yang majoriti yang menyebabkan masalah timbul tu, kita cuba pula listkan apakah langkah yang terbaik untuk kita menyelesaikan dalam masalah tersebut. Contohnya dalam situasi yang saya kemukakan tadi, kita buka bilik air tapi air tak mengalir. Kita tahu ada dua kemungkinan, iaitu bil tak bayar ataupun pipe bocor. Kita tahu yang bayaran tunggakan kita banyak dan lama mana kita tak bayar bil air. Menyebabkan itu punca masalah utama. Dan melalui punca masalah utama tu, cuba kita listkan apa yang kita boleh buat bagi menyelesaikan punca masalah tersebut. Bila kita dah menyelesaikan punca masalah tersebut kan, contohnya dalam bil air tu kita dah listkan. Mula-mula sekali kita kena suruh parent kita bayar, ataupun kita cuba usahakan untuk mendapat duit bagi membayar bil tersebut, supaya punca masalah bil tu dapat diatasi. Seterusnya air kita dapat kembali balik. Dia macam satu rantaian tau. Mula sekali kita dapat satu masalah, lepas tu kita cuba listkan apakah punca masalah yang kita hadapi tersebut. Bila kita dah list tu, kita cari yang mana the main point dia. Bila yang kita dah cari dia punya tunjang utama ataupun punca utama yang menyebabkan masalah kita hadir tu, kita cuba listkan balik apakah langkah penyelesaian yang terbaik bagi kita menyelesaikan punca utama masalah tersebut. Bila kita dah listkan langkah terbaik untuk kita menyelesaikan punca masalah tersebut, kita cuba selesaikan punca masalah yang hadir tu step by step. Dia macam satu flow lah. Yang mula-mula sekali kita dah listkan apa yang menyebabkan. Bila dah selesai listkan dia punya punca, kita cuba listkan dia punya jalan penyelesaian. Dan dah lepas kita listkan menyelesaikan jalan penyelesaian, lepas tu kita cuba selesaikan melalui langkah-langkah yang telah kita tuliskan. Nah, oleh itu, bila kita salah kita ada, insyaAllah masalah hadapi itu akan selesai. Jadi itu tips yang pertama, bagi isi tunjang pertama. Lepas tu dalam isi kedua, suka untuk saya kongsikan dengan kalian semua tentang tips-tips yang diberikan oleh abah saya sendiri dalam mengejar kejayaan. Pertama sekali, jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti pernah kita tahu, yang memberi rezeki kita pada Allah, yang memberi rezeki kepada kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Mu'minun, Allah tak janjikan orang yang pandai tu orang berjaya, tapi Allah janjikan orang yang solat dengan khusyuk tu ialah orang berjaya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Benar? Yang kedua pula, ayah saya cakap apa? Abah saya cakap, bila kita nak berjaya, jaga hubungan kita dengan ibu, ayah dan keluarga. Sebab apa? Ibu dan ayah ni, doa dia, kita kata doa dah habis kuat. Bila mereka doa kat kita ialah satu nikmat besar bagi kita. Sebab apa? Kita dapat doa daripada parents kita. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, abah saya cakap apa? Kita ni kalau nak sesuatu tu, kita cuba cari jalan yang paling terbaik untuk kita buat
dan seterusnya kita mendapat sesuatu tersebut. Okey. Yang ketiga ni di sini kita dapat simpulkan bahawa the main root yang tadi saya cakapkan tadi, iaitu melalui masalah yang datang, kita cuba cari punca. Bila kita cuba cari punca, kita cuba listkan langkah penyelesaian terbaik. Seterusnya kita laksanakan langkah penyelesaian tersebut bagi mengatasi masalah tersebut. Dan ini masalah yang kita hadapi tu semakin berkurang. Okay. Satu lagi, saya suka nak cakap apa yang cikgu saya cakap. Okay. Sifat bertangguh. Okay. Bertangguh ni mungkin dia adalah familiar dalam kalangan pelajar kita. Sebab apa? Bagi kita istilah awal lagi, let lu, hidup lu, main game lu. Itulah istilah yang amat familiar, dan bagi saya sendiri pun melakukan istilah tersebut. Hakikatnya pertangguhan kerja akan okay. Bila bertangguh ni, apa kesan yang kita boleh hadapi? Okay. Saya contohkan. Ini buku yang ni. Kalau buku yang ni kita tak selesaikan, dia akan, kalau dua macam ni pun kita tak selesaikan, dia akan bertambah. Sebab apa? Masalah dalam hidup kita ni makin hari makin bertambah, bukan makin hari berkurang. Okay? Bohong lah kalau orang tu kata dia tak ada masalah langsung dalam hidup. Orang tu maksudkan dia bukan tak ada masalah, tapi dia cuba sembunyikan masalah yang dia hadapi tu. Jadi mungkin 3 langkah tu adalah yang terbaik yang saya boleh kongsikan bersama anda. Itu mula-mula sekali kita jaga hubungan kita dengan Allah SWT. Okey. Yang kedua, kita cuba jaga hubungan kita dengan ibu, ayah serta keluarga. Dan yang ketiga, kita cuba cari jalan penyelesaian terbaik bagi mengatasi masalah kita tersebut. Okey, supaya masalah yang kita hadapi makin lama makin berkurang, Seterusnya kita dapat hidup tanpa stres, tanpa depression. Okey, seterusnya kita ada masa yang lebih berkualiti untuk kita digunakan bagi mencapai kejayaan. Di situ daripada saya, seterusnya saya serahkan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang apresiasi juga saya tampilkan kepada saudara Irfan. InsyaAllah benarlah kata orang, ya, andai usahamu setinggi gunung, kalah bukan penentu, mengaku kalah itu yang malu. InsyaAllah itu apa sekali kita dapat lihat, first kali kita dapat lihat daripada saudara Irfan sekali, dia menekankan topik berkenaan dengan akhlak kita. Bagaimana hubungan kita dengan ibu bapa, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan guru. Okey, baik. Dan seterusnya kita juga ada saya sendiri ada nak tambah maklumat tambahan sendiri sikit lah. Okey, untuk tokoh yang saya rasakan dia hebat lah, tokoh Spanyol kita, Hernando Contreras mati di Monterrey di Tabo Bidaro mati di Mondro, mengatakan bahawa dalam apabila kita nak selesaikan masalah ini, 3 benda aspek yang kita kena utamakan. Betul, seperti saudara kata ni, adab, usaha dan juga tawakal. Itu 3 perkara kita yang kita kena mengusahakan ketika kita nak selesaikan masalah kita. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita lihat kepada Wasitah Nirmala. Seterusnya, panel kita yang saya rasakan panel ini memang memandatorikan visi misinya demi mencapai cita-citanya. InsyaAllah, itu just panel yang ketiga kita. Saudara Amin, falyatafaddal mashkura untuk dia menerangkan berkenaan dengan topik-topik bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini, ataupun bagaimana kita nak buat membina persediaan kita dalam menghadapi cabaran 2021, khususnya kepada preparation yang kita sediakan, equip ourselves tu dengan dari sudut kita katakan mentality kita. Okey, ataupun saya katakan khulasatul qaul, saya simpulkan semua untuk saya serahkan kepada panel ketiga kita berkenaan dengan bagaimana preparation untuk kita hadapi cabaran 2021 kita ini dari sudut mentality. Falyatafaddal mashkura. Maaf. Baik, terima kasih. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan buat seluruh hadirin dan hadirat yang saya kasihi.
Terima kasih diucapkan kepada saudara moderator kita, saudara Nazir